Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari ini cikgu sambung untuk proses meiosis. Okey, semalam cikgu dah jelaskan mengenai mitosis. Okey, bagi meiosis kita merupakan pembahagian sel yang berlaku dalam organ-organ pembiakan. Okey. Tapi untuk mitosis malam adalah pembahagian sel yang berlaku dalam sel soma. Sel soma tu maksudnya selain daripada sel pembiakan. Okey, macam sel untuk sifat ketinggian ke, sel untuk warna kulit ke, dan ciri-ciri lain lah, sifat-sifat lain. Tapi meiosis memang berlaku untuk proses pembiakan. Okey, yang mana dapat menghasilkan gamet. Nak menghasilkan sperma, ovum, ovul dalam tumbuhan. Okey, kalau untuk manusia sebab cikgu dah sebut tadi, untuk lelaki dia akan berlaku dalam testis dalam penghasilan sperma tu, dan juga untuk wanita berlaku dalam ovari untuk penghasilan ovum. Okey, sebaliknya untuk tumbuhan berlaku pada enter dan juga ovari, dekat organ pembiakan tumbuhan lah. Okey, untuk meiosis ni dia ada dua proses. Okey, yang pertama dipanggil meiosis 1, yang kedua dipanggil meiosis 2. Maksudnya berlaku 2 kali proses pembahagian dalam meiosis tu. Okey, meiosis ni dia boleh menyebabkan variasi, maknanya kepelbagaian dalam kalangan organisma yang sama. Maksudnya hasilnya nanti tidak akan sama dengan sel induk. Okey, nanti kita go through. Okey, kemudian semasa meiosis berlaku proses pindah silang. Okey, kromatik akan bertindih. Okey, kromatik akan bertindih. Okey, kromosom yang mana? Kromosom yang ni. Cikgu jelaskan dulu. Okey, kromosom adalah yang bentuk X ni. Kromatik yang mana? Okey, sekejap cikgu tukar warna pen. Okey, kromatik yang mana? Kromatik adalah yang ni. Ni satu kromatik, ni satu kromatik, yang ni satu kromatik, yang ni satu kromatik. Maksudnya kromatik ni mewakili kaki kromosom tu. Kena faham ya istilah. Okey, kemudian proses meiosis ni akan menyebabkan perubahan genetik. Yang ni berbalik pada variasi tadi. Okey. Jadi ini menjelaskan kenapa anak yang terhasil, yang dilahirkan tak sama antara satu sama lain walaupun dari keluarga yang sama. Maksud tak sama tu dari segi wajah, perwatakan dia. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey, kepentingan meiosis. Okey, meiosis ni adalah untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seksual. Maksudnya kalau tak berlaku meiosis ni tak terhasil lah sperma, ovum dan juga gamet jantan serta ovul. Tak terhasil lah. Jadi tak akan adalah zuriat. Okey, dan meiosis ni juga bila dia menghasilkan gamet tu, setiap gamet tu dibawa separuh daripada kromosom sel induk. Okey, jadi kemudian meiosis ni yang tadi dah jelaskan menghasilkan variasi disebabkan oleh proses pindah silang. Ulang yang sama je tadi. Tengok. Okey, cikgu nampak okey, full screen ni. Okey, tengok. Meiosis ada 2, iaitu yang pertama adalah meiosis 1. Okey, kemudian ada meiosis 2. Satu-satu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, cikgu tukar warna pen kejap. Okey, untuk meiosis 1 kita ada 4 fasa yang perlu dilalui, iaitu yang ni tengok, cikgu zoomkan. Okey, profasa 1 kat sini, kemudian ada metafasa 1, kemudian ada anafasa 1, dan last sekali ada telur fasa 1. Okey, selepas selesai proses telur fasa 1 ni, proses meiosis belum siap lagi, itu baru 1. Okey, kemudian kita terus kepada meiosis 2, iaitu bermula dengan profasa 2, okey, metafasa 2, anafasa 2, dan akhir sekali telur fasa 2. Okey.
Itu secara ringkasnya. Okey. Secara lebih detail, sekarang lebih detail. Okey. Tengok untuk profasa 1 yang berlaku sama juga dengan macam cikgu explain mitosis semalam. Kromosom akan memendek dan menebal serta jelas kelihatan. Okey, replikasi kromosom berlaku. Replikasi ni maksudnya ada 2 lah. Okey, contoh dekat sini. Okey, dalam ni ada kromosom kan. Okey, so replikasi. Mula-mula ada 1 je kromosom. Lepas tu ada 1 lagi. Itu panggil replikasi. Yang ni mula-mula ada hijau je. Okey, kemudian ada warna biru ni. So, itu replikasi. Okey, kemudian dekat sini nukleolus dan membran nukleus menghilang. Ni. Okey, ni last kali hilang, tak ada dah. Okey. Kemudian kita pergi kepada metafasa 1. Okey, pasangan kromosom homolog bersusun di satah khatulistiwa. Ni tengok ni satah khatulistiwa. Dia tersusun elok je kat tengah tu. Okey, beza dia dengan mitosis semalam. Mitosis cara susunan dia macam ni. Okey. Mitosis dia susun menegak. Dekat satah khatulistiwa kan. Okey. Tapi untuk meiosis dia tak susun menegak macam tu. Dia susun secara berpasangan. Tengok ni Okey, kemudian seterusnya anafasa 1, gentian gelendung mengecut dan menarik salah satu kromosom ke kutub sel bertentangan. Maksudnya gentian gelendung tadi ni memendek. So dia yang atas ni dia akan tarik kromosom yang atas ke sana. Okey, ke atas. Okey, yang bawah ni dia akan menarik ke bawah. Okey, sampai dekat dengan sentriol ni. Okey, bila dah tarik ke hujung, berlakulah proses terakhir iaitu telur fasa 1. Gentian gelendung yang garis panjang-panjang ni mula menghilang. Okey, kemudian membran nukleus mula terbentuk mengelilingi kromosom yang kita tarik tadi kan. Okey, kemudian berlaku proses sitokinesis. Sitokinesis ni ni sitoplasma ni lah dia nak membentuk 2 sel anak. Okey. Maknanya dekat akhir proses meiosis 1 terhasillah 2 sel anak. Okey, belum selesai lagi. Okey. Pergi kepada profasa 2. Okey. Dalam profasa 2, setiap sel anak ni akan mengalami perkara yang sama. Okey, nukleolus dan membran nukleus menghilang, gentian gelendung mula terbentuk. Dekat sini kan. Okey, kemudian kromosom berbaris pada satah khatulistiwa. Okey, yang ni ada satu-satu dah. Okey, yang tadi berpasangan sebab dia berlaku proses replikasi. Yang ni berpasangan sebab berlaku proses replikasi. Okey, tapi untuk metafasa 2 tak adalah berpasangan. Okey. Kemudian settle yang tu pergi ke anafasa 2. Kromatik kembar dipisahkan. Maksudnya sebab gentian gelendung mula memendek. So dia akan menarik setiap kromatik daripada kromosom. Asal-asal kromosom macam ni kan. Lengkap. So dia akan tarik sebelah-sebelah ke kutub bertentangan. Okey. Kemudian last sekali adalah telur fasa 2. Ni fasa terakhir dalam meiosis 2. Gentian gelendung mula menghilang. Garis-garis ni dah tak ada dah. Kemudian membran nukleus mula terbentuk mengelilingi setiap kromatik tadi. Sitokinesis berlaku. Maksudnya kalau yang ni okey, yang pertama ni, yang kedua kan, sel anak yang kedua tadi, tengok dia dah membentuk sel anak yang baru. Sini ada 2, sini ada 2, yang akhirnya menjadikan 4 sel anak. Okey, 4 sel anak akan terhasil dan berkembang menjadi gamet. Okey, jelas ya. Okey, kemudian ini secara ringkasannya proses yang kita tu tadilah. Okey, ini sel induk dalam organ pembiakan. Okey, tengok mula-mula daripada kromatik, sepasang kromatik. Okey, kemudian berlaku proses replikasi kromatik tu, lengkap menghasilkan kromosom bentuk X ni. Okey, so yang pertama sel induk tadi pun mula melakukan proses meiosis
1. Okey, maknanya dia menjalani proses profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1 menghasilkan 2 sel anak. Ni sel yang pertama, ni sel yang kedua. Dalam dia ada kromosom dah lah. Okey, daripada kromatik tadi. Okey, kemudian 2 sel anak ni menjalani proses meiosis 2 dan akhirnya menjadikan sel anak pertama menghasilkan 2 sel anak baru, sel anak kedua menghasilkan 2 sel anak yang baru. Jadi totalnya semua ada 4 sel anak. Okey, tengok yang ni sel anak ni dia kata kat sini adalah gamet haploid. Okey, sel induk pula adalah diploid. Okey, haploid dan diploid ni macam ni. Contoh. Okey. Contoh. Okey, 2N maksudnya N tu sebarang nombor. Okey, contoh dia membawa, kita buat mudah je lah. Okey, N tu adalah 20. So dekat sini sama dengan 40 kromosom dia bawa. Okey, jadi bila berlaku replikasi pertama, okey, dia akan jadi 4N. Maksudnya 4 darab 20. So dekat sini ada 80. Ini tak berlaku lagi ni. Dia baru nak bermula proses meiosis. Okey. Bila berlaku proses meiosis, okey, menghasilkan 2 sel anak, dia kembali terjadi 2N. Maksudnya dekat sini ada 40. Dekat sini ada 40 kromosom. Kan total 2 ni hasil tambah 40 sel anak pertama dan kedua ni kan 80 kan. Okey. Jadi bila sel anak yang pertama ni dan kedua ni melakukan proses meiosis yang kedua, okey, masa itulah dia punya kromosom membahagi menjadi haploid. Maksudnya dekat yang pertama ni pencet hilang. Okey, setinggal N sahaja. Maksudnya dekat sini tinggal 20 sahaja, sini 20 sahaja. Ini pun sama, 20 sahaja, ini pun 20 sahaja. Kan dia kata sel anak adalah haploid, separuh dari induk. So induk dia ada 40, so setiap satu sel anak ambil 20. Kan total tu kan 40 kan. Itu maksud haploid ataupun diploid. Okey, jelas Okey, kemudian last sekali. Okey, cikgu nak jelaskan. Yang ni hanyalah perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Kena fahamkan betul-betul. Ini biasa ni dalam soalan. Okey, persamaan antara dua-dua ni, antara meiosis dan juga mitosis adalah fungsi dia untuk menghasilkan sel anak. Okey, replikasi kromosom berlaku. Maksudnya kromosom tu bertambah lah. Okey, untuk mitosis dia melibatkan sel soma, sel badan. Okey, manakala meiosis adalah sel pembiakan. Sperma, ovum, oval, gamet jantan tadi. Okey. Kemudian untuk mitosis, hasil akhir adalah 2 sel anak. Untuk meiosis adalah 4 sel anak. Okey. Untuk mitosis, bilangan kromosom sel induk dan sel anak sama. Okey, masa yang sel anak yang terhasil masih diploid. Okey. Untuk meiosis pula, sel anak dapat separuh je. Okey, dapat separuh sebab tu kita panggil sebagai haploid. Okey. Okey, sorry. Okey, kemudian untuk mitosis, proses dia berlaku sekali je. Okey, sekali je. Maknanya mitosis sekali je. Untuk meiosis ada 2 kali. Kan ada meiosis 1 dan juga meiosis 2 kan. Okey. Untuk mitosis tidak berlaku proses pindah silang. Okey. Untuk meiosis berlaku pindah silang. Okey, mitosis tiada variasi. Maksudnya sel anak sama je dengan sel induk. Kalau tinggi macam tu lah. Tapi ni bukan pasal tinggi lah. Maknanya sifat sel badan lain tu sama je dengan induk. Manakala untuk meiosis berlaku variasi, maknanya kepelbagaian bagi sel anak nanti. Okey, cikgu nak tunjuk dekat ni sekejap. Pindah silang ni dekat mana? Okey, sekejap Okey, pindah silang ni dekat dekat sini. Okey, cikgu zoomkan sekejap. Okey. Okey, awak tengok kat bawah ni. Okey. Dekat bawah ni, dekat proses ini proses yang mula-mula ni.
Prof fasa 1. Okey, kalau tengok dia kotor sikit. Okey, kalau tengok sini nampak tak? Kromatik tu bertindih. Bertindih tu yang menunjukkan proses pindah silang berlaku. Pindah silang maknanya kaki dia saling tertukar. Nak tengok? Okey, tengok dekat sini. Okey, sini tengok Ini oren, ini merah. Tengok merah ni dia dapat satu kaki oren. Yang bawah ni oren ni dapat satu kaki merah. Sama juga ni hijau, atas ni hijau, dia dapat satu kaki biru. Okey, sebab berlaku pindah silang. Yang biru tadi dapat satu kaki hijau. Itu maksud pindah silang. Okey, jelas Okey. Jadi, cikgu rasa setakat itu sahaja penerangan cikgu berkenaan meiosis. Okey, seandainya ada masalah yang tak faham, boleh tanya. Jangan senyap saja. Okey, terima kasih.